tayamum. Semalam tajuk apa? Wuduk dan solat. Yang betulnya kan? Yang betul hati tak betul. Sembarang azimah. Suara azimah kan? Suara azimah, ini rukhsah. Tayamum masuk dalam bab suci, bab at-tayammum. Dalil berkaitan tayammum daripada Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum min al-gha'ib aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Hai orang beriman, apabila kamu nak mendirikan salat, maka basuhlah mukamu dan tangan-tangan kamu ila marafiq sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, dan sapulah kepala kamu. Wa arjulakum, dan kakimu ila al-ka'bayn, sampai buku lali. Wa in kuntum junuban, kalau kamu berjunub, fattahharu, maka sucikanlah, itu mandi. Wa in kuntum marda aw ala safarin, kalau sekiranya kamu sakit ataupun bermusafir. Aw jaa'a ahadun minkum minal ghaib, ataupun salah seorang kamu yang baru keluar daripada buang air. Aw lamastumun nisa, ataupun menyentuh wanita atau menjima. Falam tajidu ma'an, kalau tidak ada air, fatayammamu, maka hendaklah kamu semua bertayamum. Sa'idan tayyiba, itu tanah ataupun permukaan tayyiba. Famsahu biwujuhikum, maka sapulah muka-muka kamu. Wa aydikum minhu, dan tangan-tangan kamu daripadanya. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Ayat tadi, Allah tidak mahukan kepada kita suatu haraj. Allah nakkan membersihkan kamu, walitumma ni'matahu, dan menyempurnakan nikmatnya ke atas kamu, la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis berikutnya tentang tayammum juga. Haddatsana Imran ibn Husain al-Khuzai anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli fil qaum faqala ya fulan ma mana'aka an tusalli fil qaum faqala ya Rasulullah asabatni janabatun wala ma' qala 'alayka bis-sa'idi fa innahu yakfika. Imran bin Husain radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki mu'tazilan, terpisah. Mu'tazilan, dia tak join solat. Lam yusalli fil qaum, dia tak ikut sekali salat dengan kaum. Faqala ya fulan, wahai fulan, ma mana'aka an tusalli fil qaum. Wahai fulan, kenapa kau tak pergi join sembahyang dengan orang lain? Faqala ya Rasulullah asabatni janabatun wala ma. Wahai Rasulullah, aku dah berjunub, nak kena mandi wajib, tapi air tak ada, wala ma. Qala 'alaika bis-sa'idi fa innahu yakfi. Maka hendaklah kamu dengan tanah, bertayamum dengan tanah. Fa innahu yakfika, sesungguhnya sudah cukup untuk engkau. Hadis berikutnya an Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hajatin فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah mengutuskan untuk sesuatu urusan, lalu aku pun mengalami junub, dan ketika itu aku tidak menemui air. Oleh kerana itu aku pun berguling-guling di tanah untuk bersuci, sebagaimana haiwan berguling-guling. Aku menceritakan kepada Nabi SAW hal tersebut. Nabi bersabda, sebenarnya sudah cukup bagimu bersuci dengan cara seperti ini. Nabi SAW memukulkan kedua tapak tangan, menepuk kedua tapak tangannya di atas tanah,
dengan sekali pukulan. Kemudian baginda meniupnya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menyapu belakang tapak tangan kanan dengan tapak tangan kirinya dan menyapu belakang tapak kiri dengan tapak tangan kanannya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menyapu wajahnya. Hadis Al-Bukhari dalam kitab At-Tayammum. Jadi ini tentang masalah tayammum. Tayammum itu sendiri merupakan rukhsah yang Allah bagi kepada umat Islam apabila keadaan tidak mengizinkan untuk menggunakan air ataupun air tidak ada. Dalam kes pertama Imran bin Husain, maka dia seorang lelaki ni dia tidak jalan sembahyang sebab air tak ada dan dia berjunub. Maka bila ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa tak jalan sembahyang? Sebab dia kata air tak ada. Wallahu a'lam. Hadis ni kita tak tahu adakah pada ketika itu dia dah turun syariat dia ataupun belum, tapi seolah-olahnya telah pun turun lah. Sebab sebelumnya dalam kes Aisyah dan sebagainya, hak tu turun ayat tayammum. Dan mungkin pada ketika ini kawan ni tadi belum dengar lagi lah. Kita dengar lagi hadis ni daripada Rasulullah ataupun cerita tentang kalau tak ada air nak kena buat apa. Jadi bila tak ada air, maka mereka yang ni kawan ni tadi tidaklah pergi untuk join solat sebab dah tak ada air. Maka bila dah Nabi tahu, maka Nabi pun menjelaskan kepadanya tentang perlunya alika bisa'idi fa innaka yakfika. Maka cukup dengan tanah fa innaka yakfi. Pertama as-sa'i itu benda. Maka yang kita tahu as-sa'i itu ialah tanah lah. As-sa'i tanah yang elok, tanah yang suci, tanah yang bersih dan sebagainya. As-sa'id, maka sebagai memang para ulama sebagian menyatakan bahawasanya tanah itu tanah lah. Tanah ataupun hak kata debu. Debu. Kerana nak tanah dan debu. Kerana tanah saja, ada tanah dan debu. Ada tanah yang ketuk-ketuk tak keluar debu pun. Kan? Jadi sa'id sebagian hak kata mesti debu. Debu ni ambil. Bukan. Adakah dia mesti berterbangan dan sebagainya. Ni habuk-habuk ni adakah dikira debu ke dan sebagainya. Jadi sebagai tu, sebab tu dia kena dengan tanah. Maka tanah pula tanah yang bersih, suci dan sebagainya. Hak sebagai pandangan para ulama melihat sa'id itu permukaan. Apa sih permukaan? Tak kira lah, tanah ke. Yang penting permukaan. Sebab ada bumi ke dan sebagainya, dinding lah dan sebagainya. Sebab pada zaman Nabi tak pernah pun dalam satu kes bila Nabi nak pergi musafir, ada buat tanah lah. Ada buat tanah ni, kita nak pergi tak tahu ni kita jumpa tanah ni tak. Ada timbul masalah. Tak ada timbul masalah tanah ada ke tak ada. Maka bila dia musafir, tak ada lah bawa tanah. Dan Nabi pun musafir ni banyak tempat. Mekahnya geografi tanahnya lain, Madinah tanahnya lain. Kalau Mekah tu pasir, pada pasir. Adapun Madinah dikatakan tanahnya keras. Tanahnya macam lebih kurang berbatu-batu dan sebagainya, tanah hitam atau batu hitam. Ada tempat sebagainya mungkin Nabi pergi dekat batu, memang batu sungguh kan. Jadi tak tahu. Jalan Nabi lalu tu tak dibeza-bezakan tanah dan sebagainya. Tetapi turut ayat tayammum. Para sahabat, ni dalam hadis ni. Kemudian hadis yang tadi tu, Ammar bin Yasir diutuskan. Ammar bin Yasir diutuskan tadi tu oleh Nabi SAW bila masuk waktu tak ada tanah. Maka berjunub. Dia hanya berguling saja. Tak kira lah tanah tu tanah liat ke, tanah pasir ke, tanah gambut ke, tanah merah ke. Dia berguling di atas tanah. Dia faham itu tanah. Jadi hak tu sebahagian para ulama meluaskan maknanya. Hak sebahagian mesti debu tanah yang bersih, yang suci, yang kena ambil pula, yang kena ayak. Kena ayak, kena pilih dan sebagainya. Jadi hak tu penafsiran tanah. Jadi ada tanah yang jenisnya tanah tandus, sabkhah. Sabkhah ni tanah tandus. Seperti hadis Aisyah at-tawil qad uri tudar hijratukum ra'aitu sabkhatan zata nakhlin baina labatain wa huma al-harratan. Nabi sebelum dia berhijrah, Nabi mimpi dulu.
Nabi mimpi sebagai suatu petunjuk pergi ke Madinah. Maka dalam mimpi itu dikatakan qad uri itu aku diperlihatkan darah hijratikum, negeri tempat kamu nak kena hijrah. Sabkhah, tanah tandus. Sabkhah bukan tanah macam tanah pasir, tanah tandus keras dan sebagainya. Sabkhah. Jadi hak tu nanti kita sebutkan tadi. Maka penafsiran apa nama as-sa'id, maka hak tu lebih sepatutnya dia umum, sama ada dia berdebu ataupun dia tak berdebu dan sebagainya. Kemudian dalam hadis Nabi SAW, Nabi tak menjawab salam melainkan dalam keadaan suci. Nabi tak berzikir melainkan dalam keadaan Nabi berwudu. Maka satu hari Nabi tidak berwudu dan ada orang bagi salam. Maka Nabi tak menjawab salam itu sehingga Nabi tepuk pada dinding dan Nabi tayamum. Kemudian Nabi berjawab salam. Tak, waalaikumsalam berjawab. Sebab Nabi berada dalam keadaan tidak berwudu. Ayat tu tentang masalah penafsiran sa'id dan sebagainya. Tengok ringkasan tata cara tu. Pertama niat, dua menepuk tapak tangan ke tanah, lalu menitiskannya, kemudian menyapu muka dan pergelangan tangan. Khilaf tata cara tayamum. Sekali atau dua kali tepuk pada tanah, sekali ataupun dua kali tepuk pada tanah. Hak ni pun menjadi khilaf di kalangan para ulama. Ulama khilaf dalam masalah ni. Sekali tepuk daripada mazhab Hambali, Ibn Hazm dan Ibn Taymiyah memilihnya sekali tepuk. Dua kali tepuk mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Al-Thawri, Al-Lays, Ibn Umar, Al-Sya'bi, Al-Hasan Al-Basri memilih dua tepukan di tanah. Satu untuk wajah dan satu lagi untuk tangan. Dan pendapat ini berdasarkan beberapa riwayat. Pengarah Sahih Fiqh Sunnah menyatakan semua riwayat dua tepukan adalah lemah. Di antara sebab berlaku khilaf ulama disebabkan pensahihan dan pendhaifan hadis. Maka sebahagian mensahihkannya dan sebahagian mendhaifkannya. Jadi hak yang mana yang memakai ataupun menerima hujjah sebagai hasan atau sahih, maka dia memakainya. Mana pula kumpulan hak yang mendhaifkan hadis tu, maka pada dia memakai hak yang sahih lah. Hak yang dhaif tu dia tak pakai. Jadi dalam masalah ni memang ada hadis darbatun atau darbatan. Ada satu hadis ataupun sebahagian hadis menyatakan sekali tepuk dan sebahagian hadis menyatakan dua kali tepuk. Dalam hadis Ammar bin Yasir tadi, at-tayammumu darbatan lil wajhi wal kaffain. Dalam hadis Ammar, at-tayammum darbatun lil wajhi, satu tepukan untuk wajah dan wa kaffain, dan dua telapak tangan. Dan dua telapak tangan hanya dengan satu tepukan. Wa ma fi ma'nahu wa fi ibadat al-iqtisar ala darbatin wahidatin lil wajhi wal kaffain. وقد ذهب إلى كون التيمم ضربة واحدة لوجه والكفين الجمهور. Sebagian disebut dalam Ad-Darari Al-Madiyah telah pun menyatakan sebagai yang menyatakan bahawa tayammum darbatan wahidatan lil wajhi wal kaffain, dikatakan al-jumhur, dikatakan majority. Sebab kita sebut hadis tadilah. Wa'lam annahu qad ruwiya hadha al-hadith an Ammar bil lafzi darbatain. Dan telah warid juga hadis Ammar dengan lafaz dua kali tepuk, darbatain. Kama waqa'a fi ba'di turuqihi, sebagai dalam sebahagian turuk dalam periwayatan. Wa kullu dhalika ma'lulun la yasih. Semuanya ma'lul, semuanya ada problem. La yasih, tidak sahih. Ammar tadi, hadis Ammar. Maka sebagai hadis Ammar menyatakan sekali tepuk untuk muka dan wajah. Sebahagian hadis Ammar menyatakan dua kali tepuk, iaitu muka lain, tangan lain. Maka hak tu di komen oleh para ulama hadis ma'lul. Ma'lul ni ada kecacatan, ma'lul wala yasihu. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar, wa qala Ibn Abdul Bar, aktsarul athar al-marfu'ah an Ammar darbatun wahidah. Al-Hafiz Ibn Hajar menukilkan daripada Ibn Abdul Bar bahawasanya yang banyak riwayat yang marfu'ah, yang marfu' maksudnya diangkat kepada Nabi SAW ataupun hadis yang disandarkan kepada Nabi yang marfu' daripada Ammar darbatan wahidah, maka sekali tepuk saja, sekali tepuk. Wa ma ruwiya anhu min darbataini fa kulluha muttaribah.
semua yang meriwayatkan ada 2 kali tepuk semuanya muttaribah. Hadis muttarib bercanggah antara satu sama lain. Wa qad jama'a al-Baihaqi turuq hadis Ammar fa ablagh. Dan Imam Al-Baihaqi telah pun menghimpunkan riwayat hadis-hadis tentang masalah itu. Kata Syekh Al-Albani, wa fi darbatayn ahadits ukhra wa hiya ma'lulatun aidan kama bayyanahu al-Hafiz. Dan juga ada lagi hadis yang lain bukan ada Ammar yang menyatakan 2 kali tepuk tapi masih lagi ma'lulah. Semuanya ada kecacatan kama bayyanahu al-Hafiz, seperti yang Al-Hafiz Ibnu Hajar menyebutkannya dalam kitab At-Talkhis. Jadi hak ni punca khilaf. Jadi sebagai ulama melihat hadis yang 2 kali itu mungkin padanya sahih. Sebab hadis ni kadang-kadang dia berbeza antara ulama dengan ulama. Hadis ni kadang-kadang ada ulama yang boleh nampak cacatnya tu. Tapi sebagai ulama, walaupun dia muhaddis, walaupun dia hadis, dia ulama hadis, tapi dia tak nampak kecacatan tu. Jadi hak ni berbeza ilmu lah, tingkatan ilmu tu menyebabkan hadis pun berbeza hukumannya dan sebagainya. Jadi seperti yang disebutkan tadi itulah, kalau sekali tepuk pandangan yang dinyatakan tadi itu, iaitu mazhab Hanbali, Ibn Hazm dan Ibn Taimiyah dan sebagainya, 2 kali tepuk Al-Hanafi, Maliki dan sebagainya. Jadi kesimpulannya sekali tepuk. Kesimpulannya kita ambil sekali tepuk. Telah pun memadai. 2 kali pun siapa memakai pandangan hak yang tadi tu boleh. Siapa yang memakai pandangan hak tadi tu. Sebab ulama memakai pandangan itu juga melihat hadis itu mungkin sahih juga, atau mungkin tidak ada problem, ataupun sebagian kadang-kadang seperti Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, dia ada perbahasan tentang mustaqmal itu. Jadi dia kata ada uhibbu, aku suka untuk mengambil muka lain, tangan lain. Dan itu semua ijtihad para ulama. Berdasarkan hadis tadi itulah. Cumanya kadang-kadang orang sakit. Kita orang sakit ni, kita tetamu, kita tak pernah sakit kadang-kadang. Jadi kita rasa tak ada keperluan untuk memudahkan ni. Tapi bila suatu hari nanti Allah takdirkan kita sakit, baru tahu kita mau mudah. Jadi kadang-kadang orang sakit ni bagi yang paling mudah. Ada beza antara 1 dan 2 ada kan. Dan bagi kepada orang sakit ni yang simple. Jadi hanya sekali tepuk saja untuk muka dan pergelangan tangan. Hak pergelangan tu. Hak yang berikutnya tu masuk tentang masalah hingga siku ataupun pergelangan tangan. Hingga siku mazhab Hanbali, mazhab Hanafi, Syafi'i, kerana ia sama seperti wudu. Jadi hak ni pandangan mazhab Hanafi dan Syafi'i, maka dia mengambil tayammum itu macam wudu. Jadi kalau sekiranya wudu itu dibasuh sampai siku, maka tayammum juga disapu sampai siku. Sebahagian kata dia kias kepada wudu lah. Sebahagian kata kias kepada wudu. Tetapi kias dalam masalah ibadat ni sebagai ulama tak terima. Kias dalam masalah ibadat ni tak boleh nak diterima, sebab memang tak boleh kias dalam masalah ibadat. Antara satu ibadat dengan ibadat lain tak boleh kias. Dia bukan masalah fiqh dunia harian. Kalau dunia harian kita boleh kias-kias. Oh, hak ni mabuk kias dengan arak lah, boleh lah. Ibadat ni tak boleh kias, sebab ibadat tak ada illah. Ibadat ni tak ada illah. Illah tu sebab. Kenapa subuh? Mana aku tahu. Allah dah suruh dulu, Nabi dah sebutkan dulu lah. Kenapa suruh sebab? Dah Allah suruh, itu lah. Mana dia illah. Jadi tak boleh nak dikiaskan ibadat ni ibadat. Tak boleh. Sebab qiyas ni suatu benda yang rumit. Qiyas ni satu bab yang susah lah, usul fiqh ni. Nak qiyas dia kena ada illah. Illah sebab. Sebab ni pun kadang-kadang ulama ni kata lain, ulama ni kata lain, ulama ni kata lain. Tak sepakat dengan illah pun. Jadi itu susah. Jadi qiyas tambah dalam masalah ibadat, of course memang tak ada.
Tidak ada qiyas dalam masalah ibadat. Jadi sebagian kata, sebagian menyatakan dengan hadis. Seperti ada satu hadis yang menyatakan tayamum sampai siku juga. Tapi hadis itu juga problem. Semua sanadnya ada masalah dan sebagainya. Jadi pandangan kamu hak inda siku mazhab Hanafi dan Syafi'i. Jadi disebabkan itulah. Yang kedua, hingga pergelangan tangan mazhab Maliki Hambali. Dan itu yang jelas daripada hadis dan ayat Quran sendiri. Ayat Quran sebelah tu, cuba tengok ayatnya lepas. Famsahu falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Ayat wudu dia kata apa? Ayat wudu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ayat tayammum bawah famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Baik. Ayat wudu sampai siku basuhnya. Ayat tayammum sapulah muka kamu wa aydikum dan tangan-tangan kamu itu minhu. Daripadanya, daripada apa? Daripada sa'id. Daripada sa'id dan tayyibah tadi tu, daripada tanah atau berdebu tadi tu. Jadi dia tak sebut sampai siku. Maka tangan di sini. Maka gitu saja tayamumnya. Tak perlu nak bersilat. Hal itu pun dengan begitu diajar kita ni, begitu teknikal. Jaga-jaga, jangan mustakmal. Pakai jaga-jaga, ni jangan kena. Pelan-pelan, jangan kena, ni, jangan kena, ni, okey. Allah, susah benar. Susah benar dah teknikal itu. Kalau ya pun sampai siku dah. Quran tak ceritakan bagaimana. Tak wuduk dah. Famsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Apa ulama khilaf juga. Ilal marafiq. Jadi nak basuh sini ke siku ke? Kalau siku ke sini boleh tak? Famsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan kamu sampai siku, maksudnya? Sampai siku. Dia kalau dia ini boleh. Siku ke tangan bawah. Jadi kalau ikut Qurannya gitu lah tak? Kalau gini tak sah. Itu pun ada ulama juga. Dia yang penting basuh sampai siku. Jadi buka kan? Habis. Nak start tengok pula. Dan dikira sah. Sah, dia tak ada problem ni. Jadi kalau kita tayamum kan, aku dah start sini pula. Boleh? Patutnya boleh lah, patutnya. Kan? Sepatutnya boleh. Tapi dah nak jaga dan macam-macam sebagainya. Jadi dia jadi susah. Cukup dengan nipiskan. Nipiskan ni Tak ada apa je lah. nak bagi, jangan lekat ni lah. Kalau kita, mungkin kalau kita tepuk sebahagian tanah tu melekat-lekat kan. Nak bagi jatuh, nak menipiskan debu tu, maka disapu. Atau kalau dah tepuk tempat yang tak ada apa pun, tak payahlah. Apa dia? Tapi kan tepuk dinding kan. Dinding kan dia ada. Atau ni kan, tepuk. Kadang tak nampak pun kan. Jadi tak payahlah nak. Habuk tu tak kira debu ke apa? Debu tu adakah dikit habuk datang mana? Debu kat mana? Debu tanah. Dan kalau lori tanah debu. Ada kat dinding. Maka kawasan perumahan buat komplain. Kan, kawasan perumahan. Rumah kami dah kotor dah ni. Lori pasir duk lalu lalang. Maka debu tu berterbangan. Bila dia berterbangan melekat. Debu lah ni. Apa beza debu dengan habuk? Apa beza? Dia yang datang daripada habuk tu.
Dia dalam dabu. Tepuk kat tanah ni debu. Debu ni lah punca habuk. Dia berabuk ke sikit belajar. Boleh lah. Jadi tak timbul isu. Tepuk saja. Alah, kat hospital pula. Makcik kena lap setiap hari. Dah makcik kena lap pula. Dalam Islam kita kata dia mudah lah, simple lah. Dia suruh tepuk aja. Dia suruh tepuk aja. Dia tak kata ada debu ke, nampak debu ke, tak nampak debu ke. Kan? Tepuk saja. Ada tak ada. Setiap permukaan dia mesti ada. Walaupun dah dilak. Tepuk saja. Boleh. Tepuk saja. Ni yang sekarang ni. Ni bawah ni. Okey, ni nampak lah sebab kita duduk pijak selalu. Tapi hitam lah. Ni nak kira debu ke abu. Jadi Islam tak pernah menyusah. Tepuk saja, jangan tengok. Boleh. Ni bukan debu lah tanah. Kotor tak najis. Habis yang kita disuruh tayamum tepuk kat tanah tu tak kotor. Kotor kan najis. Perempuan, kain dia melirik tanah. Bukan perempuan aja duk jantan sama rambut duk melirik tanah. Pakai seloji tu sampai dia pijak-pijak ni kan. Orang lelaki lah seloji tu sampai bawah tumit dia tu duk pijak. Hitam bila. Perempuan disuruh labuh kan, perempuan pakaian sampai lirik tanah pun tak apa. Dia nak sembahyang tu cuba tengok bon. Astaghfirullahalazim. Hitam. Ini bukan najis, ini kotor. Bukan najis. Tanah tu ejen pencuci. Ejen pembersihan. Kalau masuk bilik air untuk sapu dan bilik air jangan Ustaz. Sapu lima maksudnya? Dalam yang kan tadi kita pun seluar yang Bila masuk bilik air dia kena hati-hati lah. Sebab bilik air of course dah memang tempat buang air. Tapi bila dah keluar dari bilik air dia sapu. Bila dah keluar bilik air dia boleh sapu atas sebab ni semua suci ni. Dia tolong bersihkan lagi dia. Kalau kena kasut kita kan, kasut kita terpijak tai. Kita tak basuh, jalan sekejap lagi lagu terakhir tiba-tiba lupa. Tengok dia tak ada dah tai. Memang tanah dah bersih kan? Bersih. Bersih. Sebab tanah tu membersihkan apa yang sebelum daripada ni. Kita lalu sikit-sikit tanah yang berikut yang depan ni membersihkan tanah sebelum. Dan boleh solat atas tanah kan? Dijadikan bumi kepada umat Nabi Muhammad ni masjidan wa tahura. Masjid dan suci. Suci, tanah tu suci. Lainlah kalau nampak tarik memanglah jangan pegang. Itu saja. Tapi tanah tu pun bersihkan. Sebab tu kita disuruh samak dengan air tanah. Perempuan kain yang tadi tu bersih, suci. Jadi semua tu ejen penyuci. Walaupun nampak hitam. Jadi boleh tepuk ni untuk tayamum ni. Semua ni boleh ni. Bawah semua boleh. Di hospital dia dah duduk atas kaki lah. Sebenarnya tak boleh bergerak dah. Semua kencing bag ada, semua wire-wire ni, ventil, oksigen. Jadi dia tepuk saja atas meja makan tu. Kalau orang tak boleh tangan angkat tak boleh dah macam mana? Kalau orang boleh wudukkan untuk dia, wudukkan untuk dia. Dan dia solat kepala, isyarat kepala. Kalau tangan dia tak boleh gerak lah. Jadi kepala, dia masih boleh gerak kepala. Jadi kita wudukkan untuk dia dan kita suruh dia solat dengan isyarat kepala dengan menjadikan sujud lebih rendah daripada rukuk. Koma? Taklif tak ada. Tunggu bungkus. Tunggu bungkus satu ataupun tunggu dia sedar. Katalah dia koma bertahun-tahun koma. Dia tu memang tak keliru. Kalau sekali tepuk tangan putus dengan ni, dia kira utama. Macam mana? Kalau sekali tepuk dengan tangan, lepas tu tak muka pula, bukan tak. Dia kira putus. Adakah dia kena start?
Tadi dia kata darbatul lil wajhi wal yadain. Tak kira. Tak kira. Sah. Hatta al-air musta'mal pun dalam mazhab Syafi'i, walaupun dia kata bahawasanya mesti air itu suci lagi menyucikan, maksudnya tidak musta'mal. Tapi hadis-hadis menunjukkan Nabi berwuduk dengan air yang telah digunakan. Dan para sahabat juga wuduk dengan air yang telah digunakan. Itu boleh. Saya tak timbul masalah musta'mal sebenarnya. Ada soalan setakat ni. Setakatnya siku dan sekali tepuk, dua kali tepuk. Balut. Nanti akan ada takut. Kalau ada. Kalau tak ada, kita tolong ingatkan. Berikutnya pembatal tayamum.